Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua penonton rakan Garasi TV. Mohon maaf kerana hari ini kami delay hingga pukul 4. Kerana kebiasaan kita bersiaran pukul 3 dan hanya pada hari Jumaat saja kita akan bersiaran 3.30. Tapi hari ini ada delay hingga pukul 4 petang. Mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sambutan hangat dalam pesta jeans Garasi, terutama 21 OZ ni. Dalam tempoh 2 hari apabila kami menawarkan jualan bagi kategori 21 ounce ni, 70 light telah terjual dalam stream petang semalam dan malam tadi. Jadi saya mengambil keputusan untuk meneruskan lagi jualan ni, di mana anda membelinya dengan harga RM600 je, daripada RM800.5 kepada RM600, dan anda mendapat sehelai baju kurta Teluk Belanga. Hanya ada Teluk Belanga, cakap musang dah out of stock dah. Jadi ada lebihan baju kurta yang saya buat keputusan tak jual, saya pak je sekali dengan seluar ni dan kita isytiharkan sebagai belanja raya Garasi. Jadi belanja raya oleh kerana stok yang terbaik ada pada kita adalah stok 21 OZ. Kerana stok 18 dah habis dah, hanya tinggal beberapa line tu kita buat juga belanja raya. Tapi stok terbaik yang ada dalam Garasi yang sesuai dibelanjakan hanyalah stok 21 OZ. Jadi kita belanjakan. Kepada tuan-tuan yang nak mendapatkan update berdasarkan tajuk yang telah dipostkan oleh Mahfuz dengan tajuk PKP mengelirukan ni. Saya rasa agak mengelirukan. Saya pun keliru hingga petang semalam tuan-tuan kerana kita tak dapat begitu banyak maklumat. Tapi saya anggap kata ini adalah proses perlahan-lahan. Satu demi satu maklumat akan diberikan kepada kita. Tapi ia akan membuang masa kerana PKP di 6 daerah kritikal di Selangor dah bermula pada hari ini. Besok PKP di seluruh Kuala Lumpur akan bermula. Tapi ini akan mencetuskan kekeliruan kerana ramai orang rasa bingung. Sebenarnya PKP ini PKP apa? Kalau mengikut seorang pengguna komuter pagi tadi, dia merasa bingung kerana dia menaiki komuter daripada Kelang dalam keadaan yang padat dan sarat melintas kawasan Petaling Jaya dalam keadaan padat dan sarat untuk sampai Kuala Lumpur. Dia rasa bingung kerana pada jangkaannya dia akan menghadapi kesunyian dalam penggunaan komuter. Jadi dia mengeluh dalam FMT mengatakan bahawa satu kejutan kerana kelihatannya tidak ada pelaksanaan PKP. Walaupun di war-war lebih awal untuk Selangor, kira-kira 2 hari yang lalu Selangor akan menghadapi PKP penuh hari ini. Tapi kelihatannya tidak begitu. Ada rakan-rakan daripada pengurusan yang agak kanan dalam perbankan juga merasa keliru kerana mereka tak tahu nak mengeluarkan pekeliling sama ada pekerja perlu hadir ataupun tidak besok. Perlukah pelaksanaan semula 30% kaki tangan bekerja ataupun penggiliran waktu bekerja akan diadakan bagi mengelakkan kepadatan kerana sektor pekerjaan juga digambarkan sebagai kluster yang mempunyai jangkitan yang tinggi. Ini diburukkan lagi dengan kenyataan daripada Kementerian Wilayah Persekutuan. Hari ini bahawa Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri akan dibenarkan beroperasi 10 pagi hingga 10 malam. Manakala Bazar Ramadan hingga sampai waktu berbuka, 3 petang hingga waktu berbuka. Dia mencetuskan fenomena sebenarnya kita sedang buat PKP apa sekarang. Jadi orang tak faham kerana bagi mereka yang benar-benar terjejas, iaitu mereka yang mematuhi PKP. Dan mereka sedang mengatakan apakah mereka perlu keluar dan kembali bekerja seperti biasa dan akhirnya kita tak pasti PKP ini akan dilaksanakan untuk kategori apa. Sekiranya Kuala Lumpur membenarkan Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri terus dikuatkuasakan sedangkan Selangor hanya menghadkannya hingga Sabtu ini, PKP ini dah jadi PKP rojak tuan-tuan. Dia dah jadi PKP kasta-kastaan. Di mana di lain zon lain kastanya, di lain zon lain kastanya. Kita tak akan mendapat keputusan yang baik kalau PKP ini menjadi bingung. Sebab di Kuala Lumpur, Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri akan dibenarkan. Di Selangor akan ditutup pada hari Sabtu. Sektor ekonomi sah dibuka seperti sedia kala. Saya terkejut tuan-tuan kerana sektor ekonomi dibuka seperti sedia kala. Jadi kita tak pasti, kita tengok chart yang Mahfuz keluarkan ni. Saya bagi pada chart anda untuk tengok percentage ataupun peratusan COVID-19 mengikut kluster. Kluster penghilangan, iaitu factory itu 48%. Kluster masyarakat 12.55%, kluster tapak pembinaan 11.56%, kluster pusat tahanan pendatang hanyalah 5.62%, kluster pendidikan 5.53%, kluster shopping area, kluster tempat membeli belah ni, shopping shop area ni hanyalah 4.78%.
Kluster event sosial hanyalah 1.78%. Kalau saya ambil 4 kluster ni tuan-tuan, iaitu kluster community, kluster pendidikan, kluster shopping area dan juga kluster sosial yang membabitkan pergerakan kita hanyalah 24%. Jadi kita masih berharap kerajaan melihat dalam sektor yang lebih besar, iaitu sektor penghilangan dan juga sektor construction dan lain-lain yang menyumbang angka yang besar. Jadi bingung tuan-tuan, saya berkomunikasi dengan beberapa editor, kawan-kawan saya nak mendapatkan sumber supaya saya boleh stream dengan saudara. Mereka pun bingung, hanya ada quotation ni saja. Mahfuz tolong share quotation yang saya bagi tahu tadi tu di bawah kluster tu. Dia bagi tahu quotation tu je, kita undi wakil rakyat untuk jadi kerajaan, tapi kerajaan diuruskan oleh bisnes. Wakil rakyat menjawab kepada bisnes setiap hari, wakil rakyat menjawab pada pengundi 5 tahun sekali. Ini antara editor kanan ni, kalau kata dekat Malaysia top 10, ini salah seorang yang top 10 tuan-tuan yang memberi jawapan kepada saya, menggambarkan dia lagi ketum daripada saya tuan-tuan dalam keadaan nak memahami PKP ni. Lain ditanya, lain dijawab. Berarti semua orang bingung untuk menjelaskan apa yang sepatutnya dijelaskan. Jadi semua media yang mana editor-editor konvensional yang bukan stream macam saya tuan-tuan, mereka terpaksa pick and post ya. Kutip kenyataan dan letak. Kutip kenyataan dan letak. Mereka tak boleh membuat kesimpulan untuk menyusun agenda berita bagi memandu rakyat untuk faham PKP ini. PKP apa? Kerana asal berita datang mereka share, asal berita datang mereka share. Kerana mereka tak pasti bagaimana nak menentukan headline, bagaimana nak menentukan second news. Headline itu adalah berita utama. Berita kedua, bagaimana nak menyusun hari-hari supaya rakyat Malaysia faham PKP ini tujuannya untuk mencapai apa. Kerana editor pun merasa keliru kerana Selangor menutup semua bazar yang bermula pada Sabtu ni. Dengan mengatakan bahawa 25 hari perniagaan sudah cukup. Untuk membolehkan peniaga yang membuka bazar Ramadan dan bazar Aidilfitri tidak merasa teraniaya. Kuala Lumpur memilih meneruskannya hingga pukul 10 malam. Di mana bazar Aidilfitri boleh dibuka 10 pagi hingga 10 malam, manakala bazar Ramadan 3 hinggalah selepas waktu berbuka. Jadi dia memberi gambaran ayat yang paling bunyi. Kalau stream lah tuan-tuan, kan dia streaming ni dia ada nada-nada dia. Dia tak macam kita tulis news, very flat, baca berita sangat straightforward. Ini PKP apa ni? Kita pun tak tahu ni kita sedang apa ni. Ya, ni tuan-tuan menteri, tolong jelaskan PKP ni PKP apa ni? PKP rojak ke? Macam garasi duk jual barang rojak tu. Campur sana, campur sini. Dia tak pasti tuan-tuan sebab kawan-kawan di sektor perbankan, saya cuba mendapatkan bantuan daripada kawan-kawan di sektor perbankan yang mempunyai jawatan untuk mengeluarkan arahan ataupun menguruskan cawangan atau apa. Mereka pun bingung dengan mengatakan mereka pun tak tahu sama ada nak suruh kaki tangan mula bercuti di Selangor hari ini dan bercuti di Kuala Lumpur besok. Berarti kita akan buang masa tuan-tuan, di mana seminggu ni kita akan mengambil PKP eksperimental. Kerana adanya kedudukan hari raya pada 13 hari bulan. Tapi waktu yang sama kita dihambat oleh angka jangkitan yang hampir mencecah 4,000 sehari. 3,700, 3,800. Kita ada dua hambatan. Iaitu hambatan pertama adalah hari raya menjadi pengekang kerana kerajaan mahukan rakyat merasa gembira berhari raya. Tapi waktu yang sama kerajaan bimbang. Kerana angka jangkitan telah mendadak dengan tinggi. Iaitu 3,800 pernah capai tertinggi dan 3,700. Apakah kita sedang melalui pusingan yang keempat? Jadi dia tak boleh nak membuat keputusan kerana sebahagian tangan kanannya mahukan rakyat meraihkan hari raya. Sebahagian tangan kirinya mahu kelihatan kepada rakyat dia telah melakukan kerja untuk memastikan jangkitan ini dikawal. Betul ya? Politiknya adalah politik satu nak tunjuk pada rakyat kami bukanlah kerajaan Islam yang zalim. Kami membenarkan perayaan. Dia nak buat keputusan popular kata perayaan boleh dibuat, perniagaan boleh diteruskan. Di satu pihak pula dia cuba menjawab kepada golongan yang bimbang. Mereka yang faham tentang kesihatan, mereka yang faham tentang kebimbangan kesan jangkitan. Dengan mengatakan kami dah buat PKP. Berarti apabila PKP kanan kiri ini dia lancarkan, iaitu kanan untuk menggembirakan orang kiri nak menggambarkan anda bertindak, dia menjadi PKP yang mengelirukan. Saya fikir sama ada saya yang semakin blur ataupun memang benar-benar keadaan sekarang adalah blur. Tapi dengan jelas tuan-tuan, apabila saya menghantar WhatsApp bertanya kepada kawan, yang dijawabnya begini ya. Kita undi wakil rakyat untuk jadi kerajaan, tapi kerajaan diuruskan oleh bisnes. Wakil rakyat menjawab kepada bisnes setiap hari. Wakil rakyat menjawab kepada pengundi 5 tahun sekali. Berarti seorang rakan editor kanan yang mengendalikan top 10 portal dan top 10 media ni tuan-tuan,
cuba memberi gambaran kepada saya bahawa PKP ini adalah PKP yang masih cuba menyelamatkan orang-orang dalam bidang perniagaan. Saya bersetuju, tuan-tuan penjaja kecil, apa semua saya setuju. Saya tak ada masalah. Cuma saya punya masalah sekarang ni kita sedang PKP apa? Kalau kita nak meneruskan PKP dengan membenarkan penjaja dan perniagaan, kita kena hentikan PKP kerana dia tak membolehkan pihak polis bertindak. Kalau sekarang, tuan-tuan, saya nak keluar, nak bawa keluarga saya keluar, saya punya alasan adalah untuk menghadiri Bazar Aidilfitri, iaitu membeli belah bagi membolehkan anak-anak saya memiliki pakaian raya. Dan Bazar Aidilfitri memang dibuka di Kuala Lumpur. Okey? Kalau sekarang, pukul 9 dan 10 malam keadaan menjadi padat dan jalan raya menjadi jam kerana bazar-bazar di Kuala Lumpur berada dalam kawasan-kawasan strategik. 11, 12 hingga 1 pagi pun, tuan-tuan, orang akan mengatakan kami dalam perjalanan ke bazar. Menjadikan waktu 12 hingga 6 pagi yang dianggapkan sebagai waktu curfew penuh, waktu sekatan penuh, pun masih tidak boleh dipenuhi. Jadi dia keliru, tuan-tuan, kerana kalau tuan-tuan tengok daripada yang saya ambil FMT tu, bagaimana FMT menembual mereka yang menggunakan komuter train setiap hari tu, merasa terkejut kerana hari pertama PKP dilaksanakan di Selangor, train yang digunakan daripada Kelang, Shah Alam ke Petaling Jaya tu merentas semua kawasan PKP tu. Seperti biasa, orang bersesak-sesak di dalam komuter. Dan hampir macam tak ada PKP, tuan-tuan. Saya akan keluar sekejap petang nanti untuk membolehkan saya menjadi saksi badan kerana lepas stream petang ni saya akan keluar untuk melihat seluruh Kuala Lumpur dan melihat benarkah kita sedang melalui PKP. Ataupun sebenarnya ini semua cobaan-cobaan belaka, tuan-tuan. Mungkin saya terpaksa pergi Kuala Lumpur dan menganggap cobaan-cobaan. Sebab agak aneh, tuan-tuan. Itulah saya akan ambil Q&A untuk brief dan saya nak share dengan saudara setiap hari dalam keadaan kita keliru pun saya nak share dengan anda tentang satu video Ustaz Abid Liu. Pendek je video 50 saat bagaimana Ustaz Abid Liu membantu seorang kanak-kanak yang menjadi yatim piatu dan terbuang ke jalanan kerana ibu bapaknya meninggal akibat jangkitan COVID-19 pada bulan Januari. Jadi ini gambaran untuk kita lihat lebih jauh tentang COVID ni, tuan-tuan. Walaupun secara umum kita hanya akan melihat berapa banyak angka jangkitan, kita akan berdebat tentang vaksin, kita akan berkelahi tentang AstraZeneca dan berbudi darah beku, kita akan berkelahi tentang rakyat, tentang kerajaan. Tapi kita ambil satu contoh yang kita akan lihat, barangkali ini sebuah kisah malaikat yang boleh dijadikan contoh ketika kita semua berada dalam keadaan zulmat kerana bertekak dan bertempik porak soal-soal dunia. Lihat satu perkara yang boleh mengingatkan kita tentang akhirat. Videonya akan dimainkan oleh Mahfuz. Itu, tuan-tuan, video yang kita saksikan, saya fikir kata ia satu yang sangat menyentuh perasaan. Terima kasih, harap semua orang, kalau pun tak boleh berperanan sebesar Ustaz Abid Liu, tak mungkin. Kerana Ustaz Abid Liu adalah seorang yang telah memberikan keseluruhan kehidupannya untuk menjalankan aktiviti menyebarkan Islam sebagai agama kasih sayang. Kerana Abid Liu bukanlah menjalankan kerja kebajikan, tuan-tuan. Dia menjalankan kebajikan adalah sebahagian daripada apa yang beliau percaya bahawa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Ia percaya bahawa syiar dakwah yang paling besar dalam Islam adalah syiar dakwah mengenai kasih sayang. Jadi bila datang hal-hal kebajikan itu adalah hal-hal yang hanyalah sebahagian daripada cabang falsafah besar yang beliau pegang, iaitu Islam adalah agama kasih sayang. Perhatikan juga, tuan-tuan, keadaan yang berlaku di sekitar, tuan-tuan. Ramai yang kalau ada berada di Lembah Kelang, di Selangor, di Johor, di Kota Tinggi dan juga di Kulai, di Perak, Larut, Matang, Taiping dan Selama, di 14 jajahan di Besut yang kini sedang melalui PKP penuh.
Ramai yang di Kedah juga ada 5 kawasan tu, yang melalui PKP penuh Sungai Petani, Bandar Baru, Kulim, dan kawasan-kawasan yang di Kedah Selatan yang bersepadan dengan Pulau Pinang. Ramai orang berada dalam keadaan yang sukar. Kita juga berada dalam keadaan yang sukar. Tapi pilih satu jalan tuan-tuan untuk membantu. Bagi membolehkan sekurang-kurangnya dalam keadaan kita. Kadang-kadang tuan-tuan hal-hal dunia ni menyeret kita banyak dalam perdebatan dan menyeret kita banyak dalam soal berfikir. Kita kena fikir tuan-tuan, kerana soal sebagai warga negara yang mahukan negara ini tumbuh sehat dan negara ini melaksanakan keputusan-keputusan yang baik untuk rakyat. Maka kita ada kadang-kadang bersifat kritikal kepada kerajaan, kepada pihak berkuasa, polis, custom, immigration, pihak berkuasa tempatan. Kerana niat kita bersifat kritikal lah, kita mahukan negara ini menjadi lebih baik. Tapi pada waktu yang sama tuan-tuan, hal-hal yang bersifat akhirat mengenai nasib orang-orang yang dalam keadaan kebajikan tu, terutama kanak-kanak tu yang bergelandang hampir sebulan sebelum seseorang memaklumkan nasibnya kepada Ustaz Abid Liu. Dan penyelesaiannya agak mengejutkan kerana sangat mudah. Ustaz Abid Liu hanya bawa dia ke pasar raya, belikan dia selai jubah dan sedikit keperluan dan kemudian menghantarnya ke Mahat Hafiz. Yang selama berminggu tu, kanak-kanak tersebut berada di tepi jalan kerana kehilangan 2 ibu bapaknya yang meninggal oleh COVID-19 tu. Dia macam jadi terlepas pandang, walaupun penyelesaiannya agak mudah. Saya tak mau blame siapa-siapa, saudara. Ambil kes ni jadi tiba, ambil bahagian baiknya. Berarti jangan salahkan siapa yang tak pedulikan kanak-kanak tersebut. Tapi ambilkan bahawa kita juga boleh melakukan hal yang baik seperti yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu. Tanpa perlu menyalahkan sesiapa. Saya ingat kalau Ustaz Abid Liu menyertai komuniti majoriti Malaysia yang setiap kali melihat kemiskinan dia bantai, dia hentam. Maka tak adalah Ustaz Abid Liu tu. Tapi kerana Ustaz Abid Liu telah memilih untuk tidak menyertai sebahagian besar sikap rakyat Malaysia yang selalu hanya membantai je, maka dia menjadi Abid Liu kerana dia memilih jalan yang lebih tepat. Iaitu setiap kali kamu berdepan dengan sesuatu, setiap kali kamu melihat sesuatu, maka selesaikan sesuatu itu mengikut kemampuan kamu. Daripada kamu menghabiskan tenaga kamu menyalahkan sesiapa yang sepatut menyelesaikan isu tersebut. Terima kasih saudara. Saya ambil soalan tentang pasport tu saya tak baca tuan-tuan. Mengenai seorang warga Israel yang dikatakan diberi pasport untuk melawat Malaysia tu saya tak baca. Sebab isu ni lama dulu pun berlaku. Di mana seorang speaker, warga Israel, tetapi berjuang untuk menyokong rakyat Palestin, yang bergerak ke seluruh dunia untuk menyampaikan ceramahnya mengenai kezaliman Israel, mengalami kezaliman tentera Israel, mengenai pentingnya Palestin diberikan hak untuk merdeka, pun di-ban masuk ke Malaysia. Waktu dia nak masuk Malaysia, orang Malaysia tak benarkan. Kerana dia seorang warga Israel, tanpa melihat latar belakangnya bahawa lelaki ini selama berpuluh-puluh tahun berjuang untuk membela nasib rakyat Palestin. Kita ada juga isu dengan skuad kriket Israel. Saya tak tahu, lama dulu skuad kriket Israel mahu melawat Malaysia untuk mengadakan pertandingan persahabatan di padang kriket bangsa tu. Jadi isu dia dan perlawanan tersebut dibatalkan setelah demonstrasi besar-besaran oleh pelajar universiti di sekitar Kuala Lumpur. Yang ini nanti saya semak tuan-tuan. Kalau saya jumpa faktanya, saya akan ulas. Saya betul-betul blur tu sebab saya dah scroll media utama, saya tak jumpa benda ni. Sebab selalunya sebelum saya live dengan saudara, saya akan scroll media-media utama yang kritis. Malaysia Kini, FMT, The Malaysian Insight. Saya akan tengok berita harian, saya akan tengok sedikit Cosmo dan Sinar. Untuk memandu saya melihat isu-isu. Semasa saya lihat ada The Star juga. Kemudian saya akan scroll Nikkei, Asia Nikkei. Saya akan scroll sikit ada China Morning Post dan saya akan tengok beberapa platform besar, CNN, BBC, CNBC, CNA. Okey. Itu belum lagi saudara tanya saya tentang roket yang sedang berada di angkasa tu, yang dilancarkan oleh China tetapi tidak dapat dikawal dan dijangka akan jatuh dalam kawasan dan membabitkan 20 buah negara. Roket sebesar setinggi bangunan 10 tingkat. Itu disiarkan oleh akhbar The Guardian. Saya rasa malam ni akan kecoh tu kerana roket tu dikatakan telah dilancarkan tetapi tidak dapat dikawal. Dan kini sedang berkeliaran di angkasa dan kemungkinan akan jatuh ke bumi. Dan 20 negara disasarkan menjadi kawasan jatuhnya roket ini. Kalau jatuh di kawasan pertempatan orang ramai, dia mungkin membabitkan korban yang besar. Anda tengok The Guardian. The Guardian je yang carry. Saya tak percaya. Saya kata, kenapa berita-berita platform besar yang lain tidak bawa story ni? Jadi kalau saudara baca The Guardian, pening kita adalah kerana The Guardian menghantarkan isyarat sebuah roket setinggi bangunan 10 tingkat milik China dilancarkan dan kini terbabas, tidak dapat dikawal dan hilang kawalan daripada pusat kawalan di China. Saya setuju kalau ramai kata blur, keliru dan PKP 3 tak akan mencapai sasaran. Kerana PKP ni adalah PKP kanan kiri. Ekonomi nakkan dikembangkan, sedangkan kek ekonomi lah penyumbang besar kepada jangkitan.
Waktu yang sama juga nak cuba menggambarkan kerajaan nak cuba mengekang angka jangkitan. Saya rasa kalau semua orang boleh bergerak untuk menyertai bazar di Kuala Lumpur dan sekiranya sempadan keluar, saya tak fikirlah sempadan keluar daripada PJ Kelang dan PJ Kelang, Petaling Jaya, Petaling tu, Kelang, Gombak dapat disekat untuk masuk Kuala Lumpur. Berarti orang yang ada dalam kawasan KPKP ni boleh menjelajah keluar dengan begitu mudah je untuk masuk Kuala Lumpur. Kerana Kuala Lumpur sedang membenarkannya dengan membuka bazar Ramadan dan bazar Aidilfitri, berarti tiada sebarang penguatkuasaan boleh dibuat apabila orang bergerak di jalan raya. Kerana semua orang mengatakan dia akan pergi ke bazar dan dia akan pergi ke bazar Aidilfitri atau bazar Hari Raya. Dan kemudian saya boleh menggambarkan pada anda pula, kita tak tahu berapa orang boleh berada dalam kereta. Dan apabila KTM juga mengekalkan ramai orang boleh naik, kita pun dah lama nak mempertikaikan penjarakan sosial dalam pengangkutan komuter ni. Tapi tak boleh nak dipertikaikan kerana ini adalah pengangkutan awam yang orang naik berdasarkan keperluan. Tapi sekarang ni kalau dalam keadaan kita laksanakan PKP, kalau mengikut laporan yang disiarkan oleh FMT, seorang wanita mengatakan komuter yang dinaikinya pagi tadi padat. Seperti tak ada apa-apa yang berlaku. Seperti Selangor tidak pun melalui PKP pun. Dan kalau mengikut seorang rakan yang bekerja di sektor perbankan yang mempunyai kedudukan yang kanan, dia sendiri pun tak tahu sama ada perlu mengeluarkan surat kepada kaki tangannya untuk tidak datang bekerja bagi memastikan hanya 30%, tak tahu. Dan saya rasa ramai tu yang sedang bekerja sekarang tak tahu status pejabat anda tidak mengeluarkan sebarang status. Bagi mereka yang berada di kawasan PKP ni, termasuk 4 daerah di Perak, 4 daerah di wilayah Persekutuan, 6 daerah di Selangor, 3 daerah di Johor dan 1 daerah di Besut. Tak semua orang mendapat petunjuk yang jelas apa yang sebenarnya berlaku.